Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam pelajaran 9A ataupun yang mana kita akan pelajari makna surah An-Nasr. Dalam pelajaran ini kita akan belajar surah An-Nasr, kemudian tata bahasa, yaf'alu, yaf'aluna, taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu. Ya, dan tips pembelajaran secara berkumpulan. Kita akan pelajari 3 perkataan baru dalam dan disebut dalam Al-Quran sehingga 935 kali dalam pelajaran ini. Dan di akhir pembelajaran ini anda akan mempelajari sebanyak 56 perkataan yang disebut dalam Al-Quran hampir 26,257 kali. Ya. Dan tengok siapa meter kita makin naik. Jadi tuan-tuan tahu tentang kita punya progres, kata orang tu. Sudah nampak dia punya pembangunan tu sudah nampak dengan jelas. Pengenalan dari Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah berasa senang hati dengannya, radhiyallahu anhu. Surah ini adalah surah lengkap terakhir dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut daripada riwayah Muslim dan Nasa'i. Surah ini mengajar keindahan akhlak, meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempersembahkan pujian yang berterusan dan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suratul An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dan kemenangan itu. Iza, apabila. Iz digunakan dalam Al-Quran sebanyak 239 kali dan iza digunakan dalam Al-Quran sebanyak 454 kali. Iza, apabila. Jaa, jaa maknanya telah datang. Jaa, telah datang. Perkataan iza menyebabkan perfect tense menjadi imperfect tense. Ya. Oleh kerana kita dah cakap apabila iza, jaa, jaa ni tadi sebenarnya adalah fi'il madhi. Tetapi oleh kerana ada iza tadi, ia menjadi fi'il mudhari'. Ya, apabila ia datang, iza jaa. Nasrullah, pertolongan Allah. Nasru, pertolongan Allah. Fatuh ataupun wal fath, pembukaan atau kemenangan. Fatahu wal fath, pembukaan atau kemenangan. Kemenangan kejayaan dalam penaklukan Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Ini yang berlaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk semula ke Mekah dengan penuh kemenangan. Mesej dari sini ialah bantuan Allah bermaksud penguasaan kebenaran ke atas segala-galanya. Di sini makna daripada Nasrullah menunjukkan bahawa kita hanya boleh mencuba dan hasil datang dari bantuan Allah semata-mata. Bukannya daripada usaha kita. Semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita harus berusaha. Oleh itu, kita hendaklah meminta pertolongannya dalam kehidupan kita sehari-harian.
Tanya, Ya Allah, berikanlah kami bantuan dan juga kemenangan. Mesej dari sini ialah dari iza jaa nasrullahi wal fath, ya, ia mengambil masa 23 tahun kerja keras dan ketaatan yang lengkap kepada Allah. Selepas itu Allah memberi kemenangan. Apa yang telah kita lakukan untuk Islam? Itu ditanya. Rasulullah SAW 23 tahun dia buat kerja. Tidak tahu penat lelah. Rancang. Jadi apa yang boleh saya lakukan hari ini, minggu ini atau pada peringkat ini dalam hidup saya sebagai individu dan juga berkumpulan. Mestilah membuat perancangan bersama supaya kita juga kita juga menerima bantuan dan kemenangan dari Allah. Kita perlu menghabiskan wang, masa, sumber dan keupayaannya untuk berkhidmat kepada agama Islam. Ini harus menjadi cita-cita kita. Jika anda seorang pelajar, kemudahan melakukan yang terbaik untuk mengejar kecemerlangan. Pelajaran dari anda telah berkhidmat kepada Islam dengan cara yang terbaik. Jadi bagi seorang pelajar, kita belajar dengan penuh untuk mencapai kecemerlangan. Itu juga merupakan khidmat kita kepada agama kita. Jadi praktis dengan imajinasi, rasa, doa dan nilai. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dan kemenangan itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan anda lihat wa ra'aitan nasa, orang-orang, annas, ya, orang-orang yadkhuluna fi, masuk ke dinillahi, agama Allah, afwaja, secara berpusu-pusu atau beramai-ramai. Wa ra'aitan nasa, dan anda lihat. Ra'aita, wa, dan anda lihat. An-nasa, orang-orang. An-nasa, insahan, lelaki. Nasa, orang-orang. Jadi an-nasa yadkhuluna fi. Orang merujuk kepada pelbagai puak Arab yang memasuk Islam selepas penaklukan Mekah. Orang-orang ni tadi merujuk kepada pelbagai puak-puak Arab yang memasuki Islam. Dinillahi, dukhul, masuk, khuruj, keluar. Dukhul masuk, khuruj keluar. Ya. Jadi yang ini yadkhuluna, dukhul, yadkhuluna fi, masuk ke, yadkhuluna fi. Kita kata depan tidak diterjemah. Yadkhuluna fi, masuk, memasuki. Ya. Dinillahi atau agama, dinillahi, agama Allah. Dini ialah hari kiamat, atau din juga merupakan kiamat, din juga merupakan sistem kehidupan. Ya. Jadi dinul Islam, sistem kehidupan Islam, dinul Islam. Ya. Sistem kehidupan Islam. Kita kalau tengok, ya, ada dua jenis keadaan di dalam masyarakat. Yang pertama, agama. Kita tahu bahawa Kristian merupakan agama, Hindu merupakan agama. Tapi tidak, Kristian bukan sistem hidup. Begitu juga Hindu bukan sistem hidup. Komunis sistem hidup, bukan agama.
Tetapi Islam meliputi agama dan sistem hidup. Kedua-duanya sekali. Ya. Jadi dinillahi, agama Allah, afwaja, ramai-ramai atau berpusu-pusu. Fauj maknanya orang ramai. Afwaja maknanya orang ramai. Mesej dari sini ialah wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Menurut ayat di atas, apakah hasil dari kemenangan dan pertolongan daripada Allah orang yang mendapat petunjuk dan masuki lipatan Islam? Adakah kita meminta kemenangan untuk tujuan ini? Kita membantu orang lain memahami Islam dan mengikutinya. Jadi kalaulah kita buat umpamanya dakwah tu tadi, bukanlah satu kemenangan, tetapi adalah cara kita dapat membantu orang untuk memahami dan menikmati Islam. Jadi praktis dengan imajinasi, rasa, doa dan nilai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan anda lihat orang-orang memasuki agama Allah secara berpusu-pusu atau ramai, ya. Fasabbih, yang makmur, bihamdi, dengan pujian, Rabbika, Tuhan kita, Rabbika, dan meminta maaf kepadanya. Ini merupakan sikap orang Islam. Ya, kita yang makmur dengan pujian kepada Tuhan dan minta maaf kepadanya. Oleh kerana mungkin di dalam peperangan atau apa, kita ada membuat perkara-perkara salah dan seterusnya, kita meminta maaf daripadanya. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang makmur dengan pujian Tuhan kita dan meminta maaf daripadanya. Sabbih, memakrumkan, ya. Fa, kemudian memakmurkan, kemudian memakmurkan pujian kepada Allah dan meminta maaf kepadanya. Ya, fasabbih, maksudnya katakan subhanallah. Ini makna bahawa Allah adalah bebas daripada apa-apa kerosakan, kecacatan dan kekurangan. Jadi fasabbih, yang makmur dengan pujian, bihamdi rabbika, Tuhan kita, dan wastaghfir, kita minta maaf daripadanya. Bihamdi, pujian dengan kita sentiasa pincang dan tidak sempurna. Oleh itu kita perlu berterusan meminta ampun kepadanya setiap kali kita mendapat peluang untuk melakukan amal yang baik. Dengan pantas kita bertasbih subhanallah dan kita bertahmid dan mohon astaghfir, memohon keampunannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, yang Rabbika, sekali lagi, yang memelihara kita, membantu kita berkembang, bertambah, dan Tuhan, ya, Rabbika, Tuhan kita atau Tuhan kamu. Wastaghfir, dan meminta ampun kepadanya atau pada dia. Wastaghfiruhu, mesej daripada fasabbih bihamdika rabbika wastaghfirhu atau wastaghfiru, ya, Allah tiada kecacatan, kerosakan atau kekurangan. Dia tidak memerlukan bantuan sesiapa. Dia tidak lemah dan dia tidak di bawah tekanan sesiapa pun. Allah tidak mempunyai anak atau bapa. Dia bersendirian dalam entitinya, sifatnya dan haknya dan kuasanya. Dan dengan berkata subhanallah, Maha suci Allah, kita mengakui kebijaksanaannya yang tidak terhingga dan juga sempurna. Ujian hidup yang kita alami adalah ujian yang sempurna. Kita tidak perlu mengeluh
mengenai apa-apa yang merupakan sebahagian daripada ketentuan ataupun qada dan qadar kita. Janganlah kita mengeluh, malah teruskan dengan berdoa kepada Allah bahawa Dia membuat ujian dan dugaan dalam kehidupan seharian dan menjadikannya mudah untuk kita. Subhanallah. Praktis fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir dengan imajinasi, rasa doa dan nilai yang makmur dengan pujian Tuhan kita dan meminta maaf padanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia, innahu kana adalah Maha Pengampun, tawwaba. Innahu, innahum, innaka, innakum, inni, innana, innaha. Ya, jadi semua boleh kita membuat cantuman ini. Makna kana ialah telah. Hanya untuk Allah, kana bermaksud adalah. Ya, sesungguhnya Dia adalah. Tapi bagi orang biasa, kita guna kana adalah telah. Kana Dia bermaksud adalah. Dah sedang. Tabah untuk memaafkan. Satu yang akan memaafkan. Tabat, saya kan. Satu yang sering memaafkan. Tawwaba. Yang ini adalah Allah. Suatu yang sering memaafkan. Tawwaba. Qalam. Mesej dari sini ialah kita tidak harus berputus asa dengan rahmat Allah. Bertaubat dengan ikhlas, iaitu menerima bahawa anda berdosa, merasa dan mempunyai niat yang teguh untuk tidak mengulang dosa, dan seterusnya sentiasa mempunyai kepercayaan yang teguh bahawa Allah akan menerima taubat kita. Alhamdulillah. Ya, jadi tuan-tuan bolehlah mengulang kaji pelajaran ini. Ya, iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan dan kemenangan itu, iza apabila jaa datang, nasrullahi pertolongan, wal fath dan kemenangan itu, wa ra'aitan nasa, dan anda lihat orang-orang ramai, yadkhuluna memasuki, yadkhuluna fi memasuki dinillahi agama Allah, afwaja secara berpusu-pusu. Fasabbih yang makmur dengan pujian, Rabbika Tuhan kita, wastaghfir dan minta maaf daripadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Tuan-tuan, ini merupakan business card saya. Nombor telefon sudah bertukar sikit, 012-205-1952 kalau tuan-tuan mahu berhubungi dengan saya, ataupun melalui Akademi Darul Quran @gmail.com, Akademi Darul Quran dalam Facebook, dan understandquran.com dalam... Oh, ini tak ada lagi dah tuan-tuan. Yang last kali ni tak ada lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan suka dan mendapat manfaat daripada video-video ini atau siri video ini, silalah tekan butang like, share
bell button dan juga beri komen yang membina. Terima kasih.